Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita lihat buku aktiviti muka surat 59. Mengukur isi padu cecair. Kita lihat arahan dia. Tandakan right bagi alat yang boleh mengukur isi padu cecair. Okey, lihat gambar ni. Ini apa dia? Ini adalah picagari. Jadi picagari ni bolehkah kita gunakan untuk mengukur isi padu cecair? Okey, biasanya picagari ni kita guna untuk kalau awak tengok adik awak macam kalau demam, biasanya doktor akan bagi picagari untuk sukat isi padu ubat. Untuk sukat isi padu ubat, doktor bagi tahu berapa mililiter. Biasanya 5 mililiter. Okey, ataupun 3 mililiter. Sukat isi padu. Jadi picagari ni boleh digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Kalau boleh, kita tanda right. Okey, seterusnya gambar ni adalah pita pengukur. Jadi pita pengukur ni boleh tak digunakan untuk mengukur isi padu cecair? Kalau tak boleh, biarkan kosong, tak perlu tanda apa-apa. Gambar seterusnya adalah penimbang. Okey, penimbang ni biasanya kita gunakan untuk timbang berat. Contohnya, kalau beli buah dekat pasar, beli daging, kita gunakan ni untuk menimbang berat. Seterusnya, pembaris. Okey, pembaris bolehkah digunakan untuk mengukur isi padu cecair? Biasa pembaris ni kita guna untuk mengukur panjang. Okey, seterusnya ini adalah silinder penyukat. Silinder penyukat ni memang digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Gambar seterusnya adalah bikar. Bikar juga digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Lihat soalan kedua. Baca arahan dan gariskan kata kunci. Sambung garisan putus-putus untuk menunjukkan aras mata yang betul. Okey, jadi kita lihat gambar ni ada 3 aras mata. Okey, ada 1, 2 dan 3. Seperti mana yang kita tahu, untuk melihat isi padu air yang betul, aras mata kita perlulah pada kedudukan yang betul, iaitu pada kedudukan meniskus. Jadi aras mata perlulah tegak. Okey, jadi kalau aras mata nombor 1 ni kedudukannya tak tegak, sengit. Jadi nombor 1 ni dah memang salah. Okey. Tinggal aras mata nombor 2 dengan nombor 3. Antara nombor 2 dengan nombor 3 ni, yang manakah betul? Jadi kita perlulah pilih pada aras mata kedudukan di sini, ya. Okey, kalau kita lihat nombor 3 ni, dia pada kedudukan melengkung di sini. Jadi kurang tepat. Jadi jawapannya adalah pada aras meniskus, tegak. Jadi sambungkan pada garisan ini. Seterusnya, lihat soalan ini. Jelaskan jawapan kamu. Dia suruh kita jelaskan mengapa kita kata aras mata yang kedua ini adalah aras mata yang betul untuk melihat isi padu cecair. Jawapannya adalah kerana kedudukan aras mata adalah
pada meniskus. Seterusnya, lihat pada muka surat 61 buku aktiviti. Seperti mana yang telah kamu pelajari, untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata, ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah kaedah sesaran air dan kaedah yang kedua adalah kaedah menggunakan tin eureka. Jadi untuk muka surat 61 ini adalah kaedah mengukur isi padu pepejal tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mari kita lihat contoh soalan. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu sepana menggunakan kaedah sesaran air. Jika kita lihat pada gambar ini, Aisyah menggunakan silinder penyukat. Silinder penyukat untuk mengukur isi padu sepana. Langkah pertama, Aisyah masukkan air ke dalam silinder penyukat untuk mendapatkan bacaan isi padu awal air. Aisyah menggunakan silinder penyukat untuk mengukur isi padu sepana. Bacaan isi padu awal air ialah, jadi kita lihat gambar di sini. Kita baca pada aras meniskus, iaitu 30 ml. Bacaan isi padu awal air ialah 30 ml. Gambar seterusnya, Aisyah kemudian memasukkan sepana ke dalam silinder penyukat tadi. Okey, dia ikat sepana pada benang, kemudian dia masukkan sepana ke dalam silinder penyukat. Jadi, aras air akan bertambah. Setelah sepana dimasukkan, bacaan air akan bertambah. Pertambahan bacaan air itu adalah bacaan isi padu akhir air. Jadi kita lihat kat sini berapa pertambahannya, berapa bacaan akhir air. Okey, ini dia, 40 ml. Jadi bacaan isi padu akhir air ialah 40 ml. Jadi macam mana kita nak dapatkan isi padu sepana? Caranya adalah bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Jadi 40 ml tolak 30 ml, kita akan dapat bacaan bagi isi padu sepana. Okey, lihat di sini dia sudah ringkaskan. Bacaan isi padu sepana adalah bacaan isi padu akhir. Okey, akhir ini 40 ml tolak bacaan isi padu awal. Bacaan isi padu awal berapa? Ini dia, 30 ml. Jadi 40 ml tolak 30 ml. Kamu akan dapat bacaannya, jumlah bacaannya di sini. Oleh itu, isi padu sepana ialah 40 tolak 30, 10 ml. Tuliskan jawapan kamu di sini. Okey, sampai di sini sahaja penerangan cikgu. Jadi, cikgu harap awak dapat selesaikan tugasan ni dan isi tempat kosong.
seperti mana yang telah cikgu bagi tahu. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.